kendak bahawa terbuka bagimu pintu tiap-tiap daripada keduanya. Mana pintu keduanya? Ar-raja dan al-khawf. Dulu dia kata fa in aratta an yaftah laka babal raja fashhad ma minhu ilai. In aratta an yuftah laka itu babal huzni. Ada bukakan dua pintu. Satu dipanggil pintu raja. Dan jikalau engkau kendak bahawa terbuka bagimu pintu tiap-tiap daripada keduanya, maka pandang olehmu akan tiap-tiap daripada sifatnya dan daripada sifatmu. Pandang daripada sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat kita. Apa dia maknanya? Allah Ta'ala yang sentiasa tidak putus ihsannya kepada kita setiap saat. Ya, setiap saat Allah Ta'ala tak pernah memutuskan bantuan kepada kita. Mengapa kita kena putus ingatan kepada Allah Ta'ala? Kalau Tuhan tak putus beri bantuan, putus ingatan pada dia. Ini orang beri kita buat dah. Itu kurang ajar orang ni. Ya, kurang ajar orang ni. Orang bagi dia buat tak pandang. Ya, orang kurniakan dia buat tak ingat. Ya, adakah satu saat kita terputus daripada madat bantuan Tuhan? Ada. Satu saat kita terputus, tak ada bantuan Tuhan. Ada. Mana ada? Setiap saat kita tarik nafas, hembus nafas. Ya, kalau kaji dan kita buat kajian dalam fizikal jasad kita ni pun dah habis. Denyutan jantungnya, nadinya bergerak, darahnya mengalir, buah pinggang berperanan. Oh, itu kalau dikuit sikit dia kan meraung gitu kan. Dikuit sikit dia kan mengelupur gitu. Itu semua nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita tengok orang-orang yang sebaliknya tuan-tuan, yang Tuhan uji mereka. 1000 satu macam penyakit ada, yang bisa badan tak boleh berjalan dah, ya. Yang krim lah, yang jam lah, lumpur, macam-macam. Itu kalau kita tengok balik, Masya Allah. Mana Tuhan beri kita nikmat, kita pandang daripada itu. Apa yang daripada sifat dia, mana apa yang dibuat pada kita dihantarkan. Al-ihsan. Dan pandang pula sifat kita yang kita hantar ke Tuhan. Maksiat, mungkar, lalai. Maksiat, mungkar, lalai. Maksiat mata, maksiat telinga. Oh, habis. Ambil nikmat Tuhan tapi yang kita hantar benda lain. Ini akan membawa apa? Bila kita pandang daripada kurnia dia, kita akan disifat raja. Akan disifat khauf. Kita rasa gerut dengan Allah Ta'ala. Maka engkau lihat daripada sekira-kira engkau, bahawasanya engkau ahli bagi tiap-tiap kejahatan. Kalau tengok diri engkau, kata Tuhan mengarang, engkau ni ahli maksiat. Ya. Daripada ulama hadis terbesar. Ya. Syekh Abdullah Al-Mubarak. Dia berkata pada diri dia, kau ni perangai macam munafik. Dia kata pada diri dia wali besar. Ulama hadis, sultan muhaddisin. Kita je rasa, aku ni baik rasa. Habislah tu. Orang yang pandang diri dia baik, orang tu tak boleh pakai. Ya, orang tu tak boleh pakai. Ini Syekh Abdullah Al-Mubarak. Ya, kencalang orang, ulama hadis yang terbesar, dipanggil dia Sultan Muhaddisin atau Amirul Mukminin fil Hadis. Dan dia merupakan orang yang berjuang, berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Dan dia merupakan sahibul karamah, orang yang ada karamat. Dia boleh ambil emas daripada alam malakut. Ya. Sebab satu hari cerita dia ada 15 orang muhaddisin datang. Jadi dia nak jamu, sebab dia ulama hadis kena beramal dengan ada biar duyuf atau tetamu-tetamu datang, kita sunat jamu 3 hari tu hak kita. Dia tengok ayam pun tak ada, itik ayam tak ada apa nak sembelih kan. Akhirnya dia sembelih kuda ni. Kuda dia sembelih. Bila kuda dia sembelih, bini dia berbunyilah. Dia kata, abang itulah kuda abang pergi ngajar bawa ke mana, abang sembelih apa, tinggal
Dia kata, aku semula ni kau nak tahu, aku beramal dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi oleh kerana kau petikai ke benda ni, tak ada kebalikan, kau duduk dengan aku lagi, bolehlah balik rumah mak kau. Dia cerai kan tu kan. Tenang aja kau bayar now. Kan? Aku nak beramal dengan hadis, kau bergungut macam belukang buat apa? Sinilah balik rumah mak kau. Entah. Bila diceraikan, sunat bagi mut'ah. Itu hukum fiqh. Sunat bagi mut'ah, bukan nikah mut'ah. Nikah mut'ah babas itu. Ya, mut'ah man sagwati. Dari mana dia ambil sagwati? Daripada alamil malakut. Dibuka di pintu bilik dia, disyarat, pam, sebungkal mah. Bawa lah balik lah dia. Habis, senang. Itu dia. Siapa dia? Syekh Abdullah Al-Mubarak, Ibnu Mubarak atau Abdullah Ibnu Mubarak. Dan dia juga merupakan ulama yang kuat berjuang. Ya. Dia pun ulama besar, mempunyai karamat, waliullah, ya, wali besar, dan dia mengutus surat kepada Fudail bin Iyad, kawan dia ketiga itu. Dia kata apa? Ya abidal haramain, lau absartana la alimna annaka bil ibadati tal'abu man kanat ya anu bidumuhi tatahaddabu wa nuhurina bidima'ina tatahaddabu. Wahai orang yang beribadat di dua tanah haram Mekah dan Madinah, lau absartana, kalau kau lihat apa yang kami lakukan di siang hari, kami memecut kuda, berjuang, berjihad, menahan, mempertahankan negara Islam daripada gangguan musuh, dan di malam hari kami buat ibadat sama dengan kamu, menabur ilmu. Ya, na'alimna annaka bil ibadati tal'abu, kau sedarlah kau bermain-main dengan ibadat. Musuh nak Islam, kau diam aja. Ya, kalau mata kamu mengalir dengan air mata kerana takut ke Tuhan, maka leher kami bermanian darah untuk menyelamatkan agama Allah. Itu ucapan yang hebat daripada Syekh Abdullah Al-Mubarak, wali besar, ulama besar. Apa ketika dia mengaku dengan Tuhan, ya Allah, dosa aku lebih banyak daripada pasir rentan. Dia cakap dengan diri dia apa? Kau cakap mengajar macam malaikat, perangai kau macam munafik. Dia tuduh diri dia. Ya, orang-orang macam ni dia lah. Ya, dia downkan habis-habis. Sebab bila kita downkan diri kita habis-habis, itu ada kelebihan besar punya. Kalau kita perasan kita hebat, tu tak ada benda pun, tu hafal tak ada. Kan banyak kan kita rasanya kita now tak ada apa pun. Ni wali besar, ulama besar, berjuang, berjihad, masya-Allah. Ya, tiba-tiba dia kata pada diri dia, perangai kau macam munafik gitu. Allah, dahsyat itu dalam hadis sebut dalam hadis Rasulullah SAW, itulah wa bassarahu uyubah. Iza aradta an taf'ala iza aradallahu bi'amli khaira, apabila Ta'ala nak pilih seorang hamba itu jadi baik, faqahahu fid din, Allah Ta'ala jadikan dia suka menimba dan perkasakan ilmu agama. Kemudian wazahadahu fid dunya, zuhud dengan dunia. Dan yang ketiga ni kita bincang, wa bassarahu uyubah, Tuhan bukakan batin hati dia sentiasa memandang kekurangan diri dia. Dia tak ada pandang diri dia lebih dah. Dia pandang dia kurang. Sentiasa memandang dirinya akar, bukan rotan. Memandang dirinya apa? Tanduk yang reput, bukan gading. Itu maksud dia. Barulah dia boleh pergi ke depan. Kalau dia pandang diri dia hebat, dia habislah. Ya. Sekira-kira bahawa engkau ahli bagi kejahatan, dan daripada sekira-kira ia bahawa ia jua bagi tiap-tiap anugerah. Adapun Allah Ta'ala pula setiap saat memberi anugerah kat kita. Tak putus-putus enten. Sampai kita nak kira tak boleh kira kan. Fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung kan. Nikmat dia beri lain. Ya, al-i'ta, as-sarf, yang dipalingkan pula. Segala musibah macam-macam dipaling. Setiap saat berkelayakan kita menerima musibah. Dibagi sikitnya COVID ni pun melintang pukang atas dunia kan. Ya, tutup mulut, jarak lah, SOP lah, SOP. Kalau tulis SUP kan aja. Macam-macam jadi. Wow, sikit dia usik, benda tak nampak. Dia hantau berat lagi tuan-tuan, tergolik-tergolik gitu kan. Jadi manusia begitulah.
Dia angkat kepala, dia ketuk sikit. Dia tuan ketuk sikit dengan COVID, dia dah habis lintang bukang tadi. Satu dunia bergegau. Itu baru sikit saja dia bagi. Allah. Dan daripada sekira-kira bahawa ia jua bagi tiap-tiap anugerah. Ma min nikmatin fa min Allah. Tidak ada nikmat semua melainkan semua daripada dia. Tidak ada satu pun nikmat yang datang dari lain, tak ada. Semua min Allah. Ya, nikmat besar apa? Dua nikmat paling besar selepas daripada iman dan Islam. Apa dia? Al-ijad ya wal imdad. Nikmatul ijad. Tuhan mengeluarkan kita daripada tak ada kepada ada. Siapa boleh keluarkan? Dia bagi kita menumpang dah ni. Kita sekarang di dunia ni penghuni sementara. Bukan penghuni tetap. Ya, sementara je. Sampai masa baliklah. Wa nikmatul imdad. Nikmat madat, bantuan senapas demi senapas. Tak putus. Mana Ta'ala tak pernah memutuskan kurniaan dia kepada hamba-Nya. Dalam keadaan begitu, hamba pula hantar benda yang tidak diredai oleh dia. Maksiat mungkar. Itulah. Allah. Maka engkau lihat daripada sekira engkau bahawa engkau ahli bagi kejahatan. Dan daripada sekira bahawa ia jua tiap-tiap anugerah. Dia pula sentiasa Ta'ala beri anugerah. Maka bersamaan harapnya dan takutnya. Ya, bila pandang pada kita punya perangai, rasa takut. Bila pandang kepada ihsan Tuhan, kita rasa harap. Dalam keadaan kita leka pun dia bagi lagi. Dalam keadaan kita terlupa dia pun dia bagi. Maka bahawasanya telah dikayatkan orang bahawasanya seorang laki-laki berkata ia bagi setengah daripada segala Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dia kata olehmu beberapa, ya, aku menyalahi akan dia dan derhaka aku akan dia dan tiada menyeksa ia akan daku. Maka diwahyukan Allah Ta'ala kepada demikian Nabi itu kata olehmu baginya, hendaklah engkau ketahui bahawasanya aku, engkau, anak, enta. Apa dia maksud entah? Aku, engkau. Mana dia apa? Dan yang daripadamu, daripadanya kepadamu. Itulah yang dia panggil apa? Nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Itu mana aku. Mana aku sebagai Tuhan, akulah yang mengurniakan segala-galanya, yang menjadikan segala-galanya. Adapun engkau, bagi hamba kau buat maksiat, kau buat mungkar. Dan nikmat ijad, mana nikmat mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Kemudian nikmatul imdad, yang daripada madadun. Madad senapah setiap saat. Maka ingat ke benda nikmat ni, dia akan membawa hamba tu apa? Dekat, boleh membina sifat kasih kepada Ta'ala. Kalau dilupa nikmat Tuhan, jawab dia makin jauh dengan Ta'ala. Sebab tu wajib bagi kita mensyukuri nikmat. Ya, syukur nikmat. Macam mana nak syukur, nak terima kasih, kena kenal dia. Kena kenal Tuhan dia, kena kenal ya ihsan dia kepada kita. Sebab manusia ni perangai dia begitu, jubilatul insan, ya, ditabiatkan manusia ni yuhib, dia kasih ilaman ahsana ilaih, pada orang yang suka buat baik ke dia. Maka siapa yang lebih buat baik daripada Allah Ta'ala? Ada. Dialah sentiasa buat baik dekat kita. Dia bagi kita can boleh hidup ni pun dah besar tuan-tuan. Dia bagi kita menumpang sementara di bumi pun dah ada cukup baik dia ni. Dia beri nikmat yang tidak putus-putus. Jadi naklah kita berpegang kepada orang yang sentiasa memberi pemberian dan kelebihan pada kita. Kita kena pegang pada orang yang sentiasa memberi. Siapa dia? Allah Ta'ala. Pada kata fala ta'tamid illa ala man yadumu laka minhu al-ata wal fadl. Ya. Fala ta'tamid, jangan kamu bersandar, jangan kamu berpegang, berharap, bergantung hati kamu illa melainkan alaman atas mereka yadumu yang kekal laka bagi engkau minhu daripadanya apa? Al-ata wal fadl.
Ya, sentiasa kekal kurniaan dia. Mana ada putus tuan? Ya. Bantuan orang lain pun banyak putus. Pergi sikit kejap putus. Tuhan tak putus-putus. Dia putus kau senapas kan qadu inna lillah. Dia bagi sebab kena ingat. Dia ingat ni masya-Allah. Malulah kita dengan Taala bahawa kita dekat kasih kepada dia. Manusia mana ada beri tuan. Dia beri tu atas jalan sebab dia. Ya, manusia beri pada kita tu zahir tu jalan sebab. Benda tu dah ada pada azal sebenarnya. Di azali dia sudah tuliskan siap rezeki dia datang cara ni. Cuma manusia nampak atau majikan kata apa itu postman ni kan. Orang bagi surat kata postman, adakah surat dia? Bukan surat dia. Dia sebab tukang hantar. Sebenarnya adalah daripada tuan itu. Nama siapa dia itu. Sebenar-benar Malik Malikul Muluk wallahu taala. Allah Taala lah. Atau benda nak sentiasa dia apa? Dia terangkan pandangan tu dalam hati. Dimandikan rohani kita dengan ingatan kurniaan Tuhan. Kena mandi kan ini. Bila mandi bau dia apa? Bau dia segar kan. Bangun tidur tak mandi kuyu. Kan? Dia mandi bau segar. Rohani kita mandikan. Mandikan apa? Zikrun ni'am. Ya, kita ingat nikmat Tuhan terlampau banyak. Dia panggil nikmatul ijad, nikmatul imdad. Barulah hati tu makin rapat. Baru dia ada kemesraan dengan Allah Ta'ala. Dan daripadamu kepadanya pula, ya, engkau. Aku di mana? Akulah yang memberi nikmat, memberi kurnia dan sebagainya. Adapun engkau, mana perangai engkau apa? Daripadamu pada Ta'ala menyalahi amar. Menyalahi suruhan. Tak nak buat suruhan ni, lain dia buat. Tak nak suruh orang ni, lain dia buat ni. Dan menyalahi amar dan menceraikan wirid. Ya, segala amalan kau diberi pun kau cerai kan, kau koyak kan, kau beramal. Mula-mula semangat nak beramal, minta wirid. Bila dibagi wirid, kau ada beramal. Dia buat main-main saja. Itulah perangai engkau, kata Tuhan pengarang. Dan lupa zikir, kau lupakan Allah Ta'ala. Yang banyak kau ingat apa? Perut kau. Itu maknanya. Yang banyak kau ingat, nak masukkan dalam perut tuan ni. Allah. Jadi kalau ingat benda ni akan simbol dua sifat. Bila pandang kurnia dia, ya, maka dah hasillah sifat raja. Ya, raja kita harap sebab Tuhan pengasih, penyayang. Dan bila pandang pula kita punya pula hal kita, hasillah sifat khauf. Ya, maka khauf makna gerun dan takut kehadaratan. Benda ni kena seiring 50-50. Kecuali saat dekat dengan mati. Dia kena banyak harap. Ana inda zanni abdi bi, aku disangka baik hamba ku dengan aku. Harap dengan mana apa? Harap dengan mana memohon supaya kita dapat limpah kurnia Tuhan yang sebanyak sehingga kita keluar daripada dunia dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, dapat redha Allah Ta'ala. Dan apabila dibukakan bagi hamba itu pintu daripada salah satu daripada keduanya, raja dan khauf. Dia kalau di atas lapisan kedua dipanggil apa? Qabdun dan basat. Qabdun, bastun. Qabdun kalau peringkat tasawuf, peringkat syariah dipanggil khauf. Kalau atas peringkat hakikat dipanggil qabdun. Raja dipanggil basat. Maknanya harapan yang cukup kuat. Ya. Rasa harap bergantung yang cukup kuat dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil basat. Maqamul basti. Sebab siapa yang menghamparkan dia lah Al-Basit. Dan daripadamu kepadanya ialah menyalahi amar, menceraikan wirid dan lupa zikir. Dan apabila dibukakan, ya, bagi hamba itu pintu daripada salah satu daripada keduanya, pintu, dan siapa buka? Dia. Mintalah ya Fattah, ya Fattah, wahai Tuhan yang membuka, ya Wahhab, wahai Tuhan yang mengurnia dan memberikan. Maka hendaklah ia masuk kepadanya dan jangan berpindah, ya, kepada lainnya. Duduk situ maknanya. Di banyak pintu tentang buka, ada babul unsi, babul raja, macam-macam pintu abwab, ya, al-ilahi, pintu-pintu yang dibangsakan kepada ketuhanan, pembuka.
Maka terkadang memberi faedah ia akan dikau dalam siang. Dalam malam duka lah, ala sawat dia terbalik ni. Sini tulis siang duka. Yang tiada beroleh faedah engkau akan dia pada siang suka, pada malam duka. Dia pada malam duka tu letakkan tempat tadi, siang suka. Mana terkadang memberi faedah engkau di dalam malam duka, mana kegelapan malam yang diserupakan dengan duka cita itu maksudnya. Yang tiada beroleh faedah engkau akan dia pada dalam siang suka, mana kegembiraan yang diserupakan dengan siang hari. Siang hari kan orang gembira, siang terang nampak macam-macam. Bila duduk orang gelap ni duka cita lah kan, gelap api tak ada, ini karen mati kan misalnya. Jadi ada kala benda tu terbalik. Pada zahirnya kegelapan, duka cita, kesusahan, musibah, tapi sebenarnya apa? Itu adalah ada faedah yang besar di situ. Dengan sebab dia kena bala baru dia kenal Tuhan dia. Ya. Dia nak sebut nama Tuhan juga yang payah. Mayang pun tak pernah tuan. Dia kena aksiden, kepala dah kena kan. Kaki dah terangkat hospital, baru mulut dia keluar. Allah, Allah. Baru keluar Allah, kau tidak. Dia bersiul, dia nyanyi. Tuan. Nama Tuhan pun tak sebut. Dia kena bala baru dia Allah, Allah. Jadi maknanya apa tu? Zahirnya bala, tapi sebenarnya tu nikmat. Sebab dengan sebab dia dibalik-balik kepada Ta'ala. Orang yang tidak kembali pada Tuhan habis rosak, serosak-rosak hidup dia. Hancur sehancur-hancur. Kalau dia tak kenal Tuhan dia dan tidak balik menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia nak masuk matan bawah ni. Rubbama afadaka. Rubbama ada kala rubba li taklil ni. Terkadang ada kala rubba dipanggil di taksir. Ya, rubba ada dua makna. Kalau dalam hadis rubbal qariyil Quran wal Quran yal'anu. Banyak pembaca Quran, Quran laknat dia balik. Dia baca Quran, tapi Quran laknat dia balik. Pertama dia baca tak betul, lintang pukang, tak ikut hukum tajwid dia. Kedua apa yang dia baca, ya, rupanya bukan dia pakai, dia lawan balik. Dia baca ayat Tuhan, lepas tu hukum Tuhan dia lawan balik, atau semua kena laknat Allah Taala. Itu rubah, nak cerita rubah li taksir. Rubah dengan mana banyak. Sini rubah li taklil, mana terjemah dengan mana terkadang, kadang-kadang, ada kala atau maksudnya. Rubbama afadaka fil lailil qabd. Ini qabdi. Ya. Pada ilmu tasawuf ada 3 lapis dan peringkat mubtadi, tasawuf peringkat mubtadi, itu macam kita apa Hidayatus Salikin, Minhajul Abidin, ya. Kalau peringkat mutawassit, tasawuf peringkat pertengahan, macam kita pegang Hikam, Ibnu Atta, Ibnu Ruslan, Ikam Abi Madian, Ikam Wausiyah, dia banyak lagi Ikam bulu-bulu. Kalam-kalam hikmah daripada para arifin billah. Ada peringkat muntaha, lagi atas. Contoh macam kita Ibnu Arabi, Futuhatul Makkiyah. Itu kalau tak ada 12 ilmu tak payah pegang, apa tak faham. Yang kalau tak ada 12 ilmu lah dia apa tak faham. Macam tikus tengok apa tuan? Tengok besi. Tahu? Kalau tikus tengok ubi kayu boleh onggis. Dia tengok besi nak onggis tak boleh. Patah gigi dia. Jadi makna 3 peringkat. Yang kita macam hikam ni dia panggil peringkat mutawasit, pertengahan. Sebab tu istilah dia lain-lain. Kalau peringkat macam Minhajul Abidin, ya, Hidayatus Salikin dan sebagainya, dia akan urai itu ar-raja wal khauf. Kalau naik sini dia panggil qabat wal basat. Ya, mana benda tu lagi kuat. Rangkaian hati yang cukup kuat, harap ke Tuhan dia panggil basat. Kalau takut dia cukup kuat dia panggil qabdun, qabat. Maka sini dia kata rubbama afadaka fil lailil qabd. Fil lailil qabdi ma la tastafilu fil isyraqin naharil basat. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Dalam 2 keadaan ini kita tak tahu mana yang boleh lebih membawa, lebih dekat, akrab lakum naf'ah. Dalam bala ke kita lebih dapat dekat dengan Tuhan atau dalam nikmat? Kita tak tahu. Ada kala dalam nikmat dia dapat dekat, alhamdulillah, jadi nikmat zahir dan batin. Ada kala dalam nikmat dia dapat nikmat banyak tapi dia makin jauh. Maka bala itu bertukar jadi azab. Zahir bentuk nikmat tapi sebenarnya bala. Ya, lagi senang lagi jauh dengan Tuhan, lagi senang lagi jauh. Dulu dah susah dia tak lawan Tuhan, dah senang dia lawan pula.
Ya, dah pandai pula nak komen Tuhan macam-macam. Ada pandai pula nak tolak-tolak hukum Tuhan pula. Itu dipanggil balak. Zahir nampak nikmat, tapi sebenarnya bala. Dia hukum mana tu maaf naf'at. Dia kata tak tahu. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Manakah satu yang lebih manfaat bagi kita? Ya, kadang-kadang dalam bala itu banyak. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, aku tak takut umatku diuji dengan tapi aku takut diuji antum satu dunia alaikum. Dia lambakkan dunia melimpah ruah. Fatanafasu fiha kama tanafasu fiha. Maka engkau bercekak sama-sama, engkau bergebut, ya, macam-macam jadi. Jadi kita kena tengok, sentiasa kena pantau. Dalam Tuhan beri atau ditarik, kita tengok kita dekat mana kan. Kalau ditarik, kita makin dekat, dia beri pun kita makin dekat, alhamdulillah. Itu yang kita nak. Dalam tiap-tiap dua urusan ni, sama ada dia beri, dia tarik. Dua keadaan, tiap-tiap saat dua. Kesihatan kita, ya, rezeki kita, pemberian semua dia akan dua. Sama ada diulur dia tarik, diulur dia tarik. Semua tu ada apa? Ada hikmat. Kita kena pandai main giar, tuan-tuan. Ya, dia naik bukit kena tukar giar lain. Dia turun bukit kena tukar giar lain. Jangan naik bukit dia pakai giar 5, mundak gitu kan. Jadi kena pakai pandai main giar. Mata a'taq asyhadaka birrah, tu giar dia. Wa mata mana'ak asyhadaka qahrah. Baru dia betul bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilai. Bila mana Tuhan beri kamu apa sebenar tu? Kita nak pakai giar mana tu? Mata a'taq, dia lambat dia beri kita. Asyhadaka birrah, tu giar dia. Engkau kena pandang bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan nama Al-Bir. Dia yang membuat ihsan, kasih sayang diberi. Yang ada kat kita semua di ulur ni, tengah ulur. Nampak Ar-Razzaq nama dia, ya? Al-Mu'ti nama dia. Kena pandang tu. Al-Husna 99 tu setiap saat Tuhan terjadi kan. Dalam segala pergerakan alam ni, ya? Cuma nama dia diterangkan. Datang rezeki nama dia Ar-Razzaq. Luar sikit nama dia Al-Basit. Tiba kena tarik pula, ada masalah, ada balik datang, itu Al-Qabid, dia tarik balik, ya. Sentiasa ada tu. Itu dia suruh kita pandang. Dia nak mengenalkan kita sebenarnya. Mata mana'ak, dan bila dia sekat, dia blok kita tak dapat, yang kita terkendali dan sebagainya, itu sebenarnya apa? Asyhadaka qahrah. Dia tunjukkan nama dia Al-Qahar yang maha keras. Kita terbalik gitu. Jadi dua-dua keadaan, ya, fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Dia nak mengenalkan kita dengan dia. Jadi biar maknanya dia ulur kita kenal, dia tarik pun kita kenal. Tamam. Ya. Dia ulur kita kenal, dia tarik pun kita kenal, tak apa. Itu makna orang dah apa? Awak panggil cekap. Dia bawa kenderaan cekap, dia pandai. Kan? Kalau orang duduk belakang pun boleh tidur. Ni dia bawa kereta, orang tak boleh tidur, ke tepi, kejap ke tengah. Dia bawa bak, kejap ke tepi, kejap ke tengah, kan. Hara lama-lama tu kalau cin turun tu. Tak boleh naik dengan dia. Mabuk naik bawah, dia bawa kereta kan, dia tak pandai lagi. Mengejut, dia break, tanpa terselit orang celah kursi. Mengejut dia tuan-tuan, tak pandai break. Begitulah maknanya, kita kena pandai. Urusan kita muamalah batin dengan Allah Ta'ala. Ya. Di hulu ditarik, kita kena pandai main. Sebab sini nak tengok. Dia kata rubbama afadaka fil lailil qabdi ma la tastafidu fil isyraqin naharil basad. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Terkadang memberi faedah duka cita itu akan afadak. Mana memberi faedah duka cita fil lailil qabdi, pada ketika kelam malam. Ya, duka cita yang disupakan dengan ditashbihkan dengan malam gelap. Yang tiada engkau beroleh faedah akan dia pada ketika terang, ya, siang. Ya, siang apa? Siang sukacita. Mana sukacita yang disupakan dengan siang hari. Tiadalah kamu ketahui yang mana. La tadruna, kamu tak tahu mana yang mana, ayyuhum yang mana, aqrabu lakum naf'ah, yang terlebih hampir bagi kamu manfaatnya. Manfaat besar apa? Ya, kita dapat dekat dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil manfaat. Kalau semakin jauh itu bahaya, itu mudarat. Dan adalah kata ini nih, kalam ni, sandarkan kepada manfaat. Yang mana ukuran dia
ialah tengok manfaat kita dengan Allah Ta'ala macam mana. Harapkan akan Allah Ta'ala serta sabar terkala duka cita, takut akan Allah Ta'ala serta syukur, ya, terkala suka cita. Dalam suka cita tu kita kena takut, sebab kalau tak ada syukur dapat murka Tuhan. Wajib kena syukur dan sentiasa menjaga amanah kurniaan dia tadi. Maka tiada kita tahu akan yang mana terlebih hampir manfaat kepada kita, ya, sama ada diberi ke atau ditarik. Maka kedua ni itu manfaat. Pada demikian ditolong Allah Ta'ala. Jadi kalau ada pertolongan daripada Allah, petunjuk hidayah Tuhan, dalam dua-dua keadaan dia dapat manfaat dia. Tuhan ulu, dia dapat manfaat, dia makin dekat. Dia tarik pun, hamba tu makin dekat. Kita harap begitulah. Itu yang kita hendakkan. Dalam semua keadaan, sentiasa kita mendapat manfaat kita dengan Allah Ta'ala. Ya, manfaat di sini kira apa? Pendekatan dia dengan Tuhan. Ada bakal berlaku atau tidak. Maka harap itu menepati, ya, bapa. Kerana daripada bisatul jamal, iaitulah asal wujud kita. Ya, daripada hamparan nama Tuhan Al-Jamal. Dia tak jadi segala makhluk dengan rahmat kasih sayang dia, sifat keelokan dia. Maka itu seperti bapa. Apa bapa? Asal dia. Dan takut itu menepati anak, kerana ia telah jadi daripada segala perbuatan kita, maka itu seperti anak. Ya. Takut tu apa? Diserumpakan dengan anak. Sebab apa? Daripada segala perbuatan kita. Tawalu. Daripada apa kita buat yang mendapat takut, mungkar, maksiat, yang meninggalkan arahan dan sebagainya lah. Maka dirikan olehmu pada tiap-tiap salah satu, ini yang disuruh dikenaki, fokus kita sini. Wajiban. Maka dirikan olehmu pada tiap-tiap salah satu daripada keduanya dalam tempatnya. Ya, wad'u syai' fi mahalli. Letakkan dalam tempat dia. Tempat ni tempat khauf, tempat rajak, atau tempat ini makam basad ataupun qabat, letak betul-betul. Jangan silap letak, bahaya. Dia buat maksiat, terkena maksiat, patut kena takut. Ini dia bubuh rajak kat situ. Dia buat maksiat, nak buat maksiat kan? Bila terasa nak buat maksiat, kena letakkan khauf. Kena bayangkan azab Tuhan, murka Tuhan, laknat Tuhan, kutukan Tuhan, sampai dia rasa takut, tak boleh buat. Macam tu. Ni tak, dia nak buat maksiat, dia terbalik, dia pandang raja. Tak apa, Tuhan pengampun Syekh. Tu habis dah jawab dia. Dia buka dulu. Raja ni kita buka bila kita dah terlanjur. Ya, kita kontrol-kontrol, faham terkena ke maksiat. Takut hati kita putus asa, bubuh sifat raja. Harap Tuhan, macam mana banyak kadang wali perompak penyamun pun boleh jadi wali kepada dia. Maknanya. Ya, Tuhan akan buka, Tuhan boleh beri. Macam mana pun Tuhan boleh, mana boleh kurniakan berbagai-bagai. Walaupun kita dah tersilap banyak, insya-Allah banyak cita-cita orang yang terlajak macam-macam, akhir jadi orang hebat di sisi Allah Ta'ala. Itu mana bubur raja. Ya. Terasa maknanya, nak buat maksiat, nafsu ketuk-ketuk suruh buat maksiat, letakkan khauf, siksa Allah, azab Tuhan, laknat Tuhan, biar dia takut. Sebab kena tempat dia. Macam tu letak, kena tempat. Letak kena tempat, dia nak buat maksiat, dia bubur raja, habislah. Buat maksiat dia buat rajak. Tak apa, Tuhan maha pengampun Syekh. Wah, habis kita ni. Ya? Ataupun dia dah kena maksiat, dia silap letak. Patut dah kena maksiat, dia kena rajak. Ini dah kena maksiat, dia bubur tambah khauf yang luar sukatan. Takut sangat sampai apa? Rasa-rasa anak ni tak ada harapan Syekh. Tu rosak. Dia akan jadi putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Kalau kita dah terlajak, kena buat ayat. Ya, Allah Ta'ala apa? Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Tuhan boleh ampun segala dosa. Yang banyak mana dosa musuh penuh bumi langit pun Tuhan boleh ampun. Itu bubur sifat. Jadi bila kena tempat. Ya. Bila kena tempat, bau cantik. Di pemasangan bila betul, dia jalan cantik lah kan. Kereta kau tak kena pasang, kacau je. Kan? Buka skru tadi, 10. Bila pasang, ada baki 3.
Yang mana ni tak semua buat 3 je lebih pula ni. Tak kena pasang lah. Kau berjalan kereta berkegaul. Buat skru tak kena pasang, ada lebih pula. Kan? Maka dirikan olehmu pada tiap-tiap salah satu daripada keduanya padam tempat dia. Dan jangan engkau kendak berpindah daripadanya serta berdiri hukumnya kepada keduanya tadi. Daripada kejadian Anwarul Asrar. Situ ada segala nur asrar. Dalam tiap-tiap benda kita letakkan itu ada hikmat yang Allah bagikan. Jangan ubahlah. Maka sahagianya bagi hamba itu bahawa mengenal ia akan nikmat Tuhannya atasnya pada ketika kelam malam duka cita. Ya. Kita kena duka citakan susah. Ai pandang akan nikmat Tuhan dalam tu. Ada tu. Tak putus. Kadang nikmat duka cita tu lebih besar daripada nikmat yang ada. Ya, masa dia senang lega, dia lalai. Masa dia kena duka cita hujan, dia dekat dengan Tuhan. Tu lagi besar. Adal man'u ainul ata. Dia bertukar tuan. Adal man'u ainul ata. Dia bertukar bala tu jadi nikmat. Ya. Sebab dia kata tidak mengenal seorang tu akan kenal sebenarnya dengan Tuhan sehingga dia merasakan bala itu nikmat. Dia kena bala alhamdulillah. 1000 tak jumpa seorang tu. Banyakkan kita mengingai tahan dia sabar. Dia boleh pusing. Adal man'u ainul ata. Itu pakaian para arif billah kan. Sebab mereka memandang dengan cara lain. Ya, pandangan dia pandangan nur iman yang terang, nur makrifat yang kuat. Dia boleh tak ada nur habislah. Siapa kontrol pandangan dia? Nafsu. Pandangannya nafsu, geraknya nafsu, tindakannya nafsu habis. Ada keputusan ni pun semua nafsu habis tenggelam dalam zulmah, dalam kegelapan. Allah. Maka sebahagiannya bagi hamba itu bahawa mengenal ia akan nikmat Tuhannya. Ya, pada ketika kelam malam, duka cita. Mana duka cita yang diserupakan dengan malam tadi, dia kena kenal itu. Kata Rasulullah SAW suruh pandang ke bawah. Ya. Iza nazara ahadukum ila man fudila alai bil mali wal halqi fanzur ila man huwa asfala min. Iza nazara ahadukum, apabila seorang kamu perhati pada orang yang lebih, pada kejadian dia ke, keturunan dia ke, harta benda dia ke, pangkat dan sebagainya, kita nak buat macam mana? Kejauh dia ke? Tak. Fanzun ila man huwa asfal. Kamu kena pandang orang bawah ni. Rasulullah SAW amat kasih kepada fuqara wal masakin kan dalam berjanji kita. Rasulullah cukup sayang kepada fakir miskin. Kita kena banyak kawan dengan fakir miskin. Nasib kawan korporat, tuan. Bila korporat, jawab dia apa? Sentiasa dia tak cukup. Dia duduk dalam kepanasan at-tam'u, tamak. Ya, dah dapat sebulan income 10,000, dia nak 20. Dah dapat 20, dia nak 30. Kita tak main 30, 100. Betul 100 juga tak, main juta lah. Ya, dia tak cukup tu. Kepanasan tamak ni habis, tuan, kalau kena. Ya, dia kena penyakit tamak tak ada. Dia kena ada qanaah. Bila ada qanaah tenang. Dia alhamdulillah, ni pun dah banyak. Yang ada ni pun tak habis syukur. Yang dah ada kita tak habis syukur, kita minta kejauh yang lain banyak. Ini jadi masalah. Jadi Nabi suruh pandang orang bawah. Rasulullah ni, pimpinan agung kita suruh. Pandang bawah. Kau ada kereta, ada orang pakai motor. Kau pakai motor, ada orang pakai basikal. Kau pakai basikal, ada orang jalan kaki. Kau boleh jalan kaki, ada orang tak boleh jalan. Lumpuh pun ada. Makan bersuap. Kita pandang kita baru nampak, banyak dah nikmat kita. Jadi kita mudah pandang ni bila kita kawan dengan fakir miskin. Fakir miskin kita bagi dia RM10, dia suka kan. Mana apa, dia dapat duit tu besar bagi dia. Seperti yang dikenalkan pada ketika terang siang sukacita. Seperti yang diketahui bahawa dalam ayat daripada beberapa iaitu manfaat yang tiada ia dalam siang. Ya. Maknanya banyak manusia kadang-kadang disangka benda tu elok tapi tak elok. Kadang-kadang disangka benda tu tak elok tapi benda tu elok. Sebab bila dia dapat terang betul pandangan dia ukuran, bila dia mengukur dengan kaca iman dan makrifat boleh terang. Kebanyakan dia ukur dengan kaca wanita nafsu, itu yang terbalik. Ya.
Dan diserupakan duka cita itu pada dengan malam. Diserupakan duka cita tadi fil lailil qabdi. Ya, pada dengan malam, dan sukacita dengan siang. Ini dipanggil majazi kala majaz. Sebab bila siang seronok kan, terang nampak, mudah nak melihat dan sebagainya. Bila malam gelap ni, kepala duduk dalam gelap kan. Itu nak ceritakan, dia buat misal gitu. Dan satu lagi satu faedah ketahui alimu bahawasanya bagi kita ini ain yang zahir, ya, maka ain yang batin. Maka ain yang zahir iaitulah mata luar kita ni. Dan mata itu tiada mendapat ia melainkan segala yang zahir. Bila ada terang siang, mata dapatlah tengok. Ya. Ada cahaya siang, dapatlah kita tengok. Mata kita berfungsilah, nampaklah langit, laut, ya. Pokok, kayu batan, tanah-tanah nampaklah. Dan tiada bagi kita tasarruf melainkan pada yang kita dapat akan dia. Bersalahan dengan ainul batin. Kita ada mata dalam. Ya, kita ada dua tu, mata luar dan mata dalam. Mata dalam lebih tinggi. Dia boleh idrak, boleh tangkap. Ya, makrifat dengan Tuhan siapa? Dia bukan mata luar. Begitulah perjalanan dalam lebih tinggi harga daripada yang luar. Iaitu yang dengan dia yakinun. Ya, kita membina keyakinan, keimanan, akidah, makrifat semua dengan dia. Maka bahawasanya baginya itu tasarruf dalam alamul ghaib, dan engkau pandang dalamnya daripada segala anwar atas sekadar yang dikurniakan. Dalam itulah dia punya nur macam-macam terbukaan. Ya. Anwarul qulub, cahaya hati tadi. Sebagaimana disifatkan dalam Quran. Faman syaraha sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbi. Itu nur yang telah memancar di bagian dalam. Ya, sebab bagian dalam ni lebih mahal daripada luar. Roh kalau keluar kita pun tuan, habis. Hilang kaya dia, hilang taiko dia, hilang segala. Roh dah keluar tinggal sangkau itu. Tunggu dimandi kapan, sembahyang, sumbat dalam, liang lahat. Habis, tutup riwayat hidup dia. Ya. Yang dah berpindah tu dia tak mati, tak kekal, Tuhan kekalkan dia. Roh, hakikat diri kita. Sum dia balik. Tunggulah menghadap ke sana pula. Sama ada dapat kebaikan, insya-Allah mudah-mudahan, atau sebaliknya na'udzubillah. Ya, dia tu yang mahal, ruhani kita tadi tu, ya, yang dalam tu, yang tak nampak tuan-tuan, yang tak nampak, ya, dia kontrol benda nampak. Terjaga ni, benda tak nampak lebih hebat dari benda yang nampak. Yang tak nampak kontrol yang nampak, kan? Karen tak nampak, dia kontrol lebih api. Dia tak adakan api pun padam, kipas pun tak bergerak, ya. Sebagaimana roh tak nampak, dikontrol jasad. Kalau roh keluar, jasad kita habis. Macam batang kayu. Makin lebih besar yang tak nampak tak apa, yang tak nampak mata luar kita ni, tak boleh nampak, tak boleh tangkap. Lemah. Apa? Huwallahu ta'ala. La tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar. Kamu tak dapat melihat dia. Dia yang melihat kamu. Bersalahan dengan ain batin, mata dalam. Iaitu yang dengan dia yakinun, terbinanya keyakinan, yakin bila dibuka. Mata dalam nampak akan azamatillah, kebesaran Allah, kehaibatan Allah. Ya, kamalullah, jamalullah, semua terbuka. Tuhan bukakan hijab batin ni tadi. Ya, maka dia dapat benda tu al-yaqin, terbina dalam batin hati dia. Maka bahawasanya baginya itu tasarruf. Ya. Bila kita nampak luar, dengan mata luar, kita tasarruf secara luar. Tasarruf kita dekat je lah, benda nampak gitu. Adapun tasarruf dalam rohani, dia pergi jauh tuan. Dalam alamil ghaib, dia boleh masuk alamil malakut, alamil jabarut, alamil lahut, macam-macam lah. Sebagaimana yang telah dilalui oleh para arifin billah. Ya. Hati kita tuan dia kenal. Dah pergi Mekah kan? Sebut Mekah sampai tak? Sampai? Nampak tu. Kalau jumpa kaki, oh, pun ambil tiket dulu kan. Dah pergi KLIA kan. Sebut dia KLIA dah nampak. Ya, dalam dah sampai. Betul? Dah nampak. Pum. Kalau kaki, kena start kereta dulu kan. Bawa minyak lagi, berapa jam sampai. Oh, jasad lambat. Rohani dalam dipintas, sum. Ya, dia nur kan, cahaya pun cepat. Ya, cahaya lampu kita buka, pum, sekejap dia pergi. Bentuk nur ni dia laju kan.
Ya. Kalau bentuk jisim yang kasar, dia lambat. Dan kau pandang dalamnya daripada segala anwar, segala nur, atas sekadar dikurniakan Allah Ta'ala. Ya. Ada nur, dia panggil dakhil. Ada nur wasil. Itu banyaklah. Kalau nur yang dakhil, itulah dia baru sampai. Kalau nur yang, nur wasil dia sampai. Kalau nur dakhil dia masuk. Ya. Itu kemudian panjang bahasan itu. Sebab nur kalau dia tak sampai terus, tak boleh masuk, itu lagi bahaya. Itu orang kafir tu. Sampai sadar dia tak boleh masuk. Lapisan pertama hati dia panggil sadrun. Bila seruan Islam Rasulullah bawa, dia sampai kat situ, tak boleh masuk. Dia tak boleh pergi. Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Kau cakap apa pun yang Muhammad bagi penangan, bagi mana ancaman tanah, dah dia buat dah. Tak boleh masuk. Tuan tutup. Sebab apa tutup? Itu ada kes-kes dia lah. Bila dia masuk je ke dalam, inna nura iza dakhala qalb, kata Rasulullah SAW. Ya, nur bila dakhala qalb, ini dia panggil nur dakhil, in fasaha wan syarah. Hati itu lapang, tenang, ya, dia dapat ketenangan yang sebenarnya. Sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis Rasulullah SAW begini. Itu maknanya apa? Dia ada perjalanan dia lebih hebat sebab dia lebih laju, tuan-tuan ni, dia menerol ke alam yang lain. Kemudian matali'ul anwar qulub wal asrar, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Subhanallah. Yeah.